Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan ataupun ulang kaji UPKK dalam subjek adab bagi kertas 2. Okay, jom kita tengok soalan-soalannya. Okay, soalan pertama. Okay, soalan pertama, jawab soalan berikut berdasarkan dialog di bawah. Okay, berdasarkan dialog di bawah, kena baca dulu dialog ni, kemudian jawab soalan. Okay, ni di antara dialog di antara ibu dan Anik. Okay, ibu kata, Anik, hari ini Pak Long akan datang ke sini. Anik jawab, wah seronoknya. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak Long. Kan ibu? Ibu Anik jawab, ya, lekas pergi bersiap dan sambut Pak Long. Ibu tengah masak ni. Okay, so itu dialog antara Anik dan ibunya. Kemudian jawab soalan pertama. Okay, soalan 1. Siapakah tetamu Anik? Okay, siapakah tetamu Anik? Okay, dalam soalan ni jawapannya kita boleh tulis kat sini, tetamu Anik. Okay, tetamu Anik ialah Pak Long. Okay, Pak Long. Okay, tetamu Anik ialah Pak Long. Okay, seterusnya soalan kedua. Okay, nyatakan dua contoh adab yang boleh dilakukan oleh Anik apabila tetamu sampai. Okay, dua contoh adab yang boleh dilakukan oleh Anik apabila tetamu sampai. Okay, yang pertama, kita boleh jawab dengan bermanis muka. Bermanis muka. Okay. Seterusnya, yang kedua, kita boleh tulis kat sini, adab yang perlu dilakukan, yang boleh dilakukan oleh Anik adalah bersalaman. Okay, bersalaman. Okay. Seterusnya, soalan ketiga, nyatakan dua contoh adab yang perlu dilakukan Anik setelah tetamu masuk ke rumah. Okay, bila tadi dia dah sambut, dia dah bermanis muka bersalaman, kemudian dia jemput masuk. Bila tetamu dah masuk, apa yang dia perlu buat? Okay, menjemput ataupun mempersilakan duduk. Menjemput duduk. Okey, ataupun satu lagi kita boleh tulis yang kedua ni, menghidang. Okey, menghidang makanan. Okey, menghidang makanan. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, kita tengok apakah terangkan faedah layanan baik Anik terhadap Pak Longnya. Apa faedah kalau Anik layanan yang baik Anik terhadap Pak Long dia? So, kat sini kita boleh tulis jawapannya adalah mendapat pahala. Okey, mendapat pahala. Kan, Anik layan Pak Long dia dengan baik, sudah semestinya dia akan mendapat pahala. Ataupun jawapan kat sini kita boleh tulis dengan disayangi ahli keluarga. Okey, ataupun mengeratkan silaturahim. Okey, tapi tulis dalam jawi lah. Ini sebagai contoh saja pilihan jawapan. Okey, kalau nak tulis disayangi ahli keluarga ataupun mengeratkan silaturahim tu, kena tulis dalam tulisan jawi. Okey, jawapan kita kat sini nombor 4 adalah mendapat pahala.
Okey, seterusnya yang kelima, jelaskan dua hikmah memuliakan tetamu. Okey, yang pertama mengeratkan silaturahim. Okey, silaturahim. Okey. Yang kedua, kita boleh tulis jawapannya mendapat keberkatan. Okey, semula ini mendapat keberkatan. Okey, keberkatan rezeki. Okey, mendapat keberkatan rezeki. Okey, soalan seterusnya, soalan kedua. Okey, soalan 1 hingga 4 berdasarkan gambar di bawah. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, soalan 1 hingga 4 berdasarkan gambar ni. Okey, gambar satu suasana macam suasana perayaan. Ada banyak makanan dekat atas meja. Ada berbilang kaum yang datang ke rumah. Okey, contohnya macam ni. Kaum Cina, yang ni macam kaum India, yang ni kaum Melayu. Banyak kaum yang datang ke situasi dalam rumah pada masa ni. Okey, soalan pertama. Soalan 1, tulis dua adab mahmudah sekiranya berada dalam suasana di atas. Okey, dua adab mahmudah. Contohnya, kita boleh tulis kat sini, bermanis muka. Okey, bermanis muka. Okey, kemudian apa lagi yang kita tulis? Boleh tulis makan. Okey, makan dengan sopan. Okey, makan dengan sopan. Ataupun menghormati tetamu. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua, berdasarkan jawapan di atas, tulis dua faedah perbuatan tersebut. Okey, tulis dua faedah perbuatan tersebut. Kita dah bermanis muka, makan dengan sopan, menghormati tetamu. Apa faedahnya? Kat sini kita boleh tulis dihormati oleh orang lain. Okey, orang lain. Okey, yang kedua, boleh juga tulis kat sini mengeratkan silaturahim. Okey, ataupun satu lagi tambahan, diredai Allah. Okey. Okey, seterusnya soalan ketiga, tulis dua perlakuan yang perlu dielakkan. Yang perlu dielakkan sekiranya berada dalam majlis di atas. Okey, bila ada majlis makan-makan ataupun perayaan, ataupun ramai orang datang kat rumah kita, ada satu majlis, apa perkara yang perlu dielakkan? Okey, yang pertama contohnya kita boleh tulis sini berlari-lari. Mana tahu kan, berlanggar dengan orang lain. So, berlari-lari ataupun mengumpat. Okey, mengumpat. Okey, mengumpat
Ataupun kita bagi lagi jawapan yang pilihan, jawapan yang lain. Boleh juga tulis kat sini. Berbuat bising. Okey, berbuat bising. Ni perkara yang perlu dielakkan. Boleh juga lagi tambah macam mengambil makanan secara berlebihan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, soalan keempat. Tulis 2 akibat buruk sekiranya tidak beradab dalam majlis di atas. Okey, tulis 2 akibat buruk sekiranya tidak beradab dalam majlis di atas. Okey, akibat buruk yang kita boleh tulis kat sini adalah dibenci. Okey, dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Okey, dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, tidak disayangi, tidak disenangi, tidak disenangi oleh masyarakat. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan kelima, tulis 2 sebab kita dilarang berjalan sendirian. Okey, tulis 2 sebab kita dilarang sendirian. Okey, sebab apa kita tak boleh jalan seorang-seorang ataupun sendirian? Tambah-tambah lagi di tempat yang membahaya. Okey. Kat sini kita boleh tulis jawapan dia. Bahaya. Okey, bahaya menanti sepanjang sepanjang jalan. Okey, bahaya menanti sepanjang jalan. Ataupun yang kedua, kita boleh tulis keselamatan. Keselamatan tidak terjamin. Okey, tidak terjamin. Okey, keselamatan tidak terjamin. Okey. Tulis 2 sebab kita dilarang berjalan bersendirian. Yang pertama, bahaya menanti sepanjang jalan dan keselamatan tidak terjamin. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ke-6. Okey, Siti tidak meminta izin daripada ibu bapanya sebelum keluar dari rumah. Apakah 2 kesan buruk perbuatan Siti? Okey, kita boleh tulis kat sini. Kesan buruknya adalah dimarahi. Okey, dimarahi ibu bapa. Ataupun yang kedua, kita boleh tulis dibenci. Okey, dibenci Allah dan Rasul. Ataupun kesan buruknya lagi, kita boleh tulis kat sini mendatangkan kerisauan terhadap ibu bapa, dibenci oleh masyarakat. Okey. Okey, seterusnya soalan ketiga. 10 markah, jawab semua soalan di bawah. Okey, soalan 1 berdasarkan petikan di bawah. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1 berdasarkan petikan. Okey, petikannya, Ramli pergi ke majlis kenduri. Apabila tiba di sana, tanpa beratur dia terus mengambil makanan.
Kemudian dia membasuh tangan dan makan menggunakan tangan kanan tanpa membaca doa. Okey, tulis dua adab baik dan tidak baik yang dilakukan oleh Ramli. Okey. Adab yang baik yang dilakukan oleh Ramli dalam petikan tu kita boleh tulis membasuh tangan. Okey, membasuh tangan. Okey, membasuh tangan. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Okey, itu yang adab yang baik yang dilakukan oleh Ramli. Kemudian adab yang tidak baik, tidak beratur. Dan satu lagi, tidak membaca doa makan. Okey. So, berdasarkan petikan, kita telah kenal pasti dua adab yang baik yang dilakukan oleh Ramli ketika di majlis kenduri dan dua adab yang tidak baik. Okey, soalan seterusnya. Soalan 2 dan 3 berdasarkan gambar di bawah. Okey. Kat sini gambarnya adalah gambar di satu situasi ataupun satu tempat membeli, bukan membeli belah, pasar. Okey, pasar. Okey, dekat pasar ni ada orang menjual, ada orang membeli. Okey, kita tengok soalannya. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan dua adab semasa melakukan kegiatan tersebut. Okey, kegiatan jual beli ni apa adabnya? Yang pertama kita boleh tulis bermanis muka. Sama ada penjual atau pembeli perlu bermanis muka. Okey. Kemudian melayan dengan baik. Okey, melayan dengan baik. Okey. Okey, seterusnya apa lagi yang kita boleh tulis kat sini? Hormat menghormati, boleh juga pilihan jawapan dia. Hormat menghormati. Okey, hormat menghormati ataupun tiada unsur penipuan. Okey, tiada unsur penipuan. Okey, pilihlah mana-mana. Dia suruh tulis dua je, kita dah cuba jawab 4 jawapan. Okey, soalan 3. Tulis dua perkara yang dilarang dalam berjual beli. Tulis dua perkara yang dilarang dalam berjual beli. Okey, yang pertama kita boleh tulis mengamalkan. Okey, mengamalkan riba. Okey, yang kedua menipu harga dan timbangan. Okey, menipu harga dan timbangan. Banyak lagi yang kita boleh tulis. Contohnya menyembunyikan kecacatan barang ataupun mengurangkan timbangan ataupun menjual barang yang tidak berkualiti. Okey.
So kat sini kita tulis 2 sahaja. Okey, kemudian soalan seterusnya, soalan keempat, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Okey, ucapan di atas dibaca ketika menziarahi kubur. Okey, ni doa ketika kita menziarahi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan 1 hingga soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar ni kalau kita tengok dia dah bagi memberi makanan kepada jiran. Okey, memberi makanan, gambar memberi makanan kepada jiran. Okey, soalan 1. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan 2 faedah menjaga adab dengan jiran. Okey. Kat sini kita boleh tulis hidup tenang dan aman. Okey. Ataupun yang kedua, dapat menjalin persaudaraan. Okey, dapat menjalin persaudaraan. Ataupun boleh juga kita nak tulis masyarakat bersatu padu ke, ataupun melahirkan suasana ceria ke, ataupun mengeratkan silaturahim ke, ataupun mudah untuk meminta pertolongan, boleh juga. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Nyatakan 2 kesan buruk sekiranya tidak beradab dengan jiran. Okey. Yang pertama kita boleh tulis dimurkai. Okey, dimurkai. Semula kita tulis balik. Okey, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Okey. Yang kedua, kita boleh tulis juga dibenci ibu bapa dan masyarakat. Okey, masyarakat. Okey. Ataupun kita boleh tulis kat sini kesan buruknya adalah jiwa tidak tenang, susah untuk mendapat pertolongan ataupun tiada semangat kejiranan. Okey, itu antara yang lain yang kita boleh tulis. Okey, seterusnya nyatakan 2 larangan dalam hidup berjiran. Nyatakan 2 larangan dalam hidup berjiran. Okey, yang pertama sombong. Okey, yang kedua merosakkan harta benda jiran. Okey. Merosakkan harta benda jiran ataupun membuat bising, okey, sehingga mengganggu jiran, ataupun membuang sampah ke rumah jiran, ataupun tidak menghormati jiran juga boleh dijawab dalam soalan macam ni. Okey. Soalan seterusnya kita tengok. Okey, soalan keempat. Salmah menjawab salam dan bermanis muka dengan kehadiran saudaranya. Jelaskan 2 faedah perbuatan tersebut. Okey. Faedah perbuatan Salmah ni adalah mengeratkan silaturahim. Okey, yang kedua kita boleh tulis disayangi
disayangi keluarga. Okey, disayangi keluarga. Okey, ataupun awak boleh jawab dengan saudaranya berasa dihargai ataupun dimurahkan rezeki pun boleh tulis juga. Okey, soalan seterusnya, soalan kelima. Jawab semua soalan berdasarkan petikan di bawah. Okey, kita baca petikan dulu. Okey, pada Hari Raya Aidiladha yang lalu, Ainul rasa gembira kerana telah berpeluang menziarahi datuk serta saudara mara di kampung. Peluang itu amat dinanti-nantikan oleh Ainul kerana dia rindukan suasana kampung yang nyaman dan layanan mesra daripada saudara mara. Sebelum pulang ke kampung, Ainul telah membantu ibunya menyediakan beberapa buah tangan untuk dihadiahkan kepada datuknya. Soalan 1, tulis 2 contoh saudara yang boleh diziarahi Ainul di kampung selain datuknya. Jawapan kat sini kita boleh tulis, selain daripada datuk, Ainul juga boleh menziarahi bapa saudara ataupun ibu saudara. Tak kisahlah. Kemudian satu lagi kita boleh tulis kat sini, Ainul boleh menziarahi sepupu. Sepupu dia. Tulis sepupu. Kemudian 2, jelaskan satu kelebihan yang diperolehi apabila menziarahi datuknya. Kelebihannya disayangi disayangi, bukan je. Semula. Disayangi orang tua. Disayangi orang tua. Yang ketiga, berikan satu adab semasa menziarahi orang tua. Berikan satu adab menziarahi orang tua. Kita boleh tulis kat sini bermanis muka. Ataupun kita lagi boleh jawab lagi kat sini. Contoh dia bertanya khabar. Bertanya khabar. Ataupun boleh juga bersalaman. Saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan ataupun ulang kaji dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Semoga awak semua dapat ulang kaji pelajaran adab bagi kertas 2 dalam menduduki ujian UPKK. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.